Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Sihat ke? Dah makan malam ke belum tu? Ke tengah makan malam. Alhamdulillah. Bagus. Silakan teruskan urusan anda tu makan malam. Ke masih ada yang makan lemang, makan ketupat lagi tu? Di kesempatan ini juga saya mengambil juga kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, okey, dari tim kami di Aiskrim Pedas. Okey. Apa khabar semua kepada anda dan kepada semua pelanggan serta semua sahabat-sahabat follower kami. Sihat ke? Okey. Jadi saya rasa saya nak berkongsikan sesuatu malam ini. Kongsikan sesuatu supaya dapat kita jadikan satu pedoman. Okey. Esoknya mana tahu malam ni kita boleh mimpikan sesuatu yang baik. Okey. So apa yang saya nak kongsikan malam ni ialah sesuatu ilmu daripada kitab ni lah, daripada kitab Fadilat Amal. Okey. Kitab Fadilat Amal. So di dalam kitab ni dia ada beberapa bahagian. Dia ada kisah para sahabat. Okey. Ada kisah para sahabat, ada fadilat Al-Quran, ada fadilat solat. Okey, mungkin anda tak nampak atau mungkin jauh kat sana. Inilah. Okey. Kitab Fadilat Amal. Mungkin boleh nampak situ. Okey. So malam ni yang saya nak kongsikan tentang fadilat solat. Okey. Ini untuk perkongsian daripada apa yang tertulis di dalam kitab ni lah. Okey. So kepada anda yang baru bersama dengan saya, apa khabar? Saya ucapkan okey, dah makan malam. Alright. Kita mulakan, saya bacakan tentang hadis daripada Nabi kita tentang solat dan keterangan secara ringkas. Okey. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Islam dibina atas 5 rukun. Bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba-Nya, Rasul-Nya, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. 5 perkara. Okey, hadis ni adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alright, keterangan. Kelima-lima perkara di atas merupakan asas Islam yang unggul dan rukun yang penting. Okey, dalam hadis ini Nabi SAW mengibaratkan Islam sebagai sebuah kemah yang ditegakkan oleh 5 batang tiang. Tiang tengah ialah kalimah syahadah. Sementara keempat-empat tiang di 4 penjuru kemah itu merupakan 4 lagi rukun Islam yang lain. Tanpa tiang yang tengah, kemah tersebut tidak boleh ditegakkan sama sekali. Jika kemah itu ada tiang tengah dan salah satu daripada 4 tiang tadi, okey, salah satu daripada 4 tiang tadi tidak ada, maka kemah itu masih dapat ditegakkan. Tetapi penjuru yang tidak ada tiang itu akan cacat dan condong. Betul? Okey, setuju kan? Setelah mengetahui sabdaan Nabi SAW yang tersebut, okay, kini marilah kita sama-sama menyemak diri kita sendiri sejauh manakah teguhnya kemah yang telah kita dirikan itu dan rukun Islam yang mana telah dapat kita jaga dengan sempurna. Okay. Sebenarnya kelima-lima rukun Islam tersebut amat penting sehingga dijadikan sebagai asas kepada Islam. Okay. So sebagai seorang Islam, kita sangat perlu mengambil berat terhadap kesemua rukun Islam itu.
Tetapi amalan yang terpenting sesudah iman ialah solat. Okey, boleh dengar ke apa yang saya sampaikan? Cuba komen sikit kalau clear. Kalau clear cakap komen sikit. Okey. Okey, kita sambung lagi sedikit. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling disukai Allah? Baginda menjawab, solat. Saya bertanya lagi, yang Abdullah bin Mas'ud tadi lah. Saya bertanya lagi, selepas solat apa pula? Jawab baginda Rasulullah SAW, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Pertama solat, kedua buat baik pada kedua ibu bapa. Okey. Saya bertanya lagi. Okey, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah. Selepas itu apa pula? Rasulullah SAW bersabda, yang ketiga adalah jihad. Jihad. Okey. So, Mula Ali Qori radhiyallahu anhu berkata bahawa hadis ini menjadi dalil bagi pendapat ulama yang menegaskan bahawa solat adalah amalan yang paling afdal selepas iman. Okey, solat adalah amalan yang paling afdal selepas iman. So, pendapat ulama tersebut dikuatkan lagi dengan sebuah hadis sahih yang berbunyi, sebaik-baik amalan yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya adalah solat. Okey. Boleh dengar, boleh dapat, boleh faham ke? Kalau faham komen sikit. Okey, siapa yang bersama dengan saya, kalau boleh dengar suara saya, tulis komen sikit. Okey. Kita sambung lagi sikit. Okey. Ada diterangkan dengan jelas dalam banyak hadis sahih bahawa solat merupakan amalan paling afdal antara semua ibadat yang lain. Antara hadis tersebut ada yang terkandung dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Minta maaf kalau saya sebut tu tak betul. Okay. Seperti yang diriwayatkan oleh 5 orang sahabat, iaitu Sayyidina Sauban, Sayyidina Ibnu Amir, Sayyidina Salamah, Sayyidina Abu Umamah, dan Sayyidina Ubadah. Okay. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Anas bahawa amalan yang terbaik ialah mengerjakan solat tepat pada waktunya. Maksudnya contoh dia macam kalau dah masuk subuh, ngam azan terus mayang. Asar macam tu juga, maghrib macam tu juga. Okey, macam itulah seterusnya. Okey. Bahawa amalan yang terbaik ialah mengerjakan solat tepat pada waktunya. Diriwayatkan juga daripada Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Ummu Fardah bahawa amalan yang paling baik ialah solat pada awal waktu. Okey. Jadi sekian yang dapat saya kongsikan untuk malam ni. Semoga ianya memberikan manfaat kepada diri saya dan kepada tuan-tuan, dan harap tuan-tuan dapat kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Okey. Dan sempena bulan Syawal ni juga, jom kita ramai-ramai rebut peluang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sebab puasa 6 hari itu sama macam puasa selama 1 tahun. 6 hari je puasa, dapat demi pahala itu 1 tahun. So jangan terlepas peluang ni. Ini peluang keemasan bulan Syawal ni. Baru-baru ni kan, PKP ni pun kita tak ada ke mana-mana kan. Kalau mana yang tak sibuk kan, relax tu sama juga macam puasa Ramadan, kita buat macam tu juga 6 hari je. Nanti mana dah tahu lepas pada 9 hari bulan nanti mungkin suasana dah bertukar kan, kita tak tahu lagi macam mana lepas pada 9 hari bulan tu apa pula yang akan terjadi kan. Mungkin masa tu dah boleh buat makan-makan ke, dah masa tu dah macam dah
berat sikit lah nak puasa ni kan. So kita jumpa lagi dalam episod yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye.